boleh buka buku teks muka surat 76 dan 77. 76. Okey, buka muka surat 76 dan 77 berkenaan dengan mereka cerita tambah dan tolak dalam lingkungan 1000. Okey, dapat dah buku? Dapat. Okey. Sambil tu Khairi boleh tengok apa yang cikgu akan tayangkan kat depan ni berkenaan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ni. Okey. Boleh nampak tak apa yang cikgu tayangkan di situ, matematik tahun 2 tu? Boleh nampak tak? Yang ni. Yang ni boleh nampak tak? Slide ni boleh nampak tak? Nampak tak slide ni? Tak nampak. Slide yang saya tayangkan di skrin ni. Tak nampak. Yang ada bersama Cikgu Syamsul, dah nampak tak? Tak. Tak? Oh ni dia. Ada. Ada. Dia mungkin kalau pakai handphone nampak kecil je kot. Tapi tak apalah. Nanti saya akan share juga dalam grup kelas. Okey, cikgu akan mulakan. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan mereka cerita tambah dan tolak dalam lingkungan 1000 yang terdapat dalam buku teks matematik jilid 1 muka surat 76 dan 77. Okey, semua yang cikgu akan ajar ni terdapat di dalam buku teks dan cikgu hanya menerangkan kembali supaya semua boleh faham. Okey, tengok soalan yang pertama. Nampak tak gambar kereta ni? Nampak kereta? Ni kereta apa? Proton Iris dan juga Perodua Beza. Okey, dan nampak tak apa yang cikgu gariskan kat bawah ni? Nombor 203 tambah 84 sama dengan 287. Nampak tak? Nampak. Okey, ini apa yang kita panggil ni? Kalau kita jumpa ni, apa yang kita panggil? Nampak ada 203 tambah 84 sama dengan 287. Apakah yang kita panggil dengan ni? Ini dipanggil ayat matematik. Ini dia panggil ayat matematik. Macam bahasa Melayu dia ada ayat penyata, ayat soal. Tapi dalam matematik dia ada ayat matematik. Tapi kita tengok dia ada simbol tambah atau tolak. Okey. Dan kita nak tengok cerita yang terdapat di tepi ni. Nampak cerita tepi ni? Yang cikgu garis kotak tadi, nampak tak? Nampak. Okey. Dia mengatakan syarikat Indah menjual 203 buah kereta Proton Iris dan 84 buah kereta Perodua Beza. Jumlah jualan ialah 287. Bermakna kita nak masukkan nombor-nombor ni ke dalam cerita. Macam 203 kita masuk dekat sini. Kemudian 84 kita masuk di sini. Dan akhir sekali jawapan dia kita masuk di akhir sekali. Itu maksud dia mereka cerita. Ini adalah contoh bagaimana nak membina cerita berdasarkan ayat matematik yang diberi. Okey, boleh faham yang pertama ni? Faham tak? Boleh faham? Okey, seterusnya kita bergerak ke soalan yang kedua pula. Berkenaan dengan telur grade A dan grade C. Okey, telur grade A ada berapa? Dia ada berapa? Telur grade A ada berapa? 300. Dan telur grade C? Dia ada berapa? 210. Okey, dan kita lihat di bawah ni ada ayat matematik. Ni 300 tolak 210 sama dengan 90. Dan kita nak masukkan nombor ni ke dalam setiap dalam cerita ni. Okey, nombor kita tengok cerita kat sebelah ni. Ada 300 biji telur A, grade A. 300 dah masuk pada ayat pertama. Dan 210 biji telur grade C pun kita lihat pada yang kedua ni pun dah masuk. Beza bilangan telur grade A dan grade C ialah berapa biji? Kita masukkan nombor yang lagi satu ni ke dalam tempat kosong dan pastikan susunan dia betul lah. Maknanya 300 dah ada, 210 dah ada,
Tapi dalam ayat matematik 90 ada, tapi dalam cerita tak ada. Kita masukkan nombor 90 ni ke dalam cerita ni. Okey. Maknanya kita nak masukkan nombor ke dalam tempat kosong. Okey, boleh faham? Yang contoh kedua ni. Boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya cikgu bergerak ke soalan yang ketiga pula. Lebih kurang sama juga. Okey, dia ada ayat matematik ni. Ayat matematik ada kat sini. Kita nampak ayat matematik dekat sini. Seterusnya kita nak masukkan nombor-nombor ni ke dalam tempat kosong. Okey, tengok. Abang Hadi jual 342. Okey, ada nombor kat sini. Kemudian ayam percik, dia juga jual 269 ketul ayam goreng. Pun ada dekat sini. Jumlah ayam ialah berapa ketul? Ada tak nombor yang tak masuk dalam cerita ni? Ada. Ada. Yang mana satu nombor yang tak masuk dalam cerita ni? 611. Maknanya kita masukkan nombor yang tak ada ni, kita masuk dekat sini. Tulis 611. Okey, senangnya sebenarnya mereka cerita ni. Cuma sekarang ni, perbezaan ni kita nak pastikan adakah itu cerita tambah atau cerita tolak. Sebab cerita tambah dan tolak ni dia berbeza sedikit. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya. Sekarang ni kita boleh lihat ayat matematik ada. Tapi kat sini ada tempat kosong tak ada dalam cerita ni? Ada. Ada. Bermakna kita nak masukkan nombor ni ke dalam tempat kosong. Okey, kita tengok soalan ni. Ada beberapa buah buku di rak. Buah ialah buku cerita. Baki 107 buah ialah novel. Okey, yang akhir sekali ada masuk di hujung. Cuma sekarang ni tempat kosong yang pertama nak isi apa, Karin? Isi 20. 20. 295. Bagus. Kita masukkan nombor yang pertama ni ke sini. 295. Kemudian ke tempat kosong yang kedua. Apa nombor yang kita nak isi? 88. Kita masuk di sini. Ini adalah contoh kita nak mengisi nombor berdasarkan ayat matematik yang diberi. Okey, seterusnya. Boleh faham yang ini? Boleh lihat Okey, kita bergerak ke soalan yang kelima pula. Ini apa yang kita panggil ni? Ayat matematik Tolak. Tolak apa ni? Ayat matematik tolak berturut-turut. Maknanya dia ada berlaku 2 kali penolakan. Kita dah belajar pada minggu lepas bagaimana kita nak buat. Tapi sekarang ni kita nak isi cerita dulu. Okey. Ada berapa tempat kosong? 3. Kita baca dulu. Ada berapa ni? 518 buah beg kita semula. Okey. Yang pertama ada disebut. Kemudian buah beg itu dihantar ke pasaraya A. Buah beg pula dihantar ke pasaraya B. Baki beg ialah buah. Okey. So tempat kosong yang ini nak isi nombor apa? Isi nombor 246. Okey, kita masuk kat sini. 246 buah beg itu dihantar ke pasaraya A. Kemudian nombor apa lagi nak masuk kat sini? 137. 137. Kita masuk dekat sini. 137 buah beg pula dihantar ke pasaraya B. Baki beg itu ialah nombor ini kita masuk sini. 135. Okey, yang kita belajar sekarang ni daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni kita nak masukkan nombor ke dalam tempat kosong berdasarkan ayat matematik. Dan seterusnya
Ha, kita tengok muka surat sebelah pula. 77 yang bawah tu. Kan ada gambar baju tu. Nampak tak gambar baju tu? Nampak? Okey, ini soalan yang kita cuba jawab. Okey, kita nak lengkapkan cerita berdasarkan ayat matematik. Okey, syarikat juara menjual ... helai baju sukan dan ... helai baju sekolah. Jumlah baju yang dijual ialah ... helai. Okey, tempat kosong pertama nak isi apa, Karin? Nak isi 341. 341. Okey, kemudian tempat kosong yang kedua? 409. 189. 189, tak apa, pelan-pelan. Okey, dan akhir sekali? Apa nombor yang akhir sekali? 530. 530. Okey, bagus. Betul? Okey. Sekarang ni kita nak buat cerita berdasarkan ayat matematik yang diberi. Okey, ada juga dalam buku teks tu. Tengok yang soalan 2A. Dia ada nombor 416 tolak 123 sama dengan 293. Okey. Sekarang ni ada cerita tak ada? Ada cerita tak ada? Ada tak? Tak ada. So kita kena buat cerita dia. Boleh tak buat cerita dia? Boleh? Boleh. Tapi masukkan nombor ni. Okey, nak senang, kita tengok balik yang kita dah belajar sebelum ni. Kita ambil soalan ni, kita ambil ayat ni yang paling mudah. Cikgu ajar cara yang mudah. Ambil cerita ni, kita tukar nombor. Boleh? Boleh. Kita ambil soalan nombor 4 ni, kita ambil cerita ni, tapi kita tukarkan nombor saja. Cuba Karin buat. Cuba ni, cerita kat cikgu. Macam mana nak buat? Itu nak tolong. 16. Apa cerita ni? Sekarang ni tolak 123 sama dengan 293. Okey, tu ayat matematik. Cerita ni nak macam mana? Ke nak cikgu tolong? Cikgu tolong. Okey, tak apa. Cikgu bagi clue saja, boleh? Boleh. Katakanlah kita nak guna perkataan durian. Kita gunakan perkataan durian dijual bagi. Okey. Sekarang musim durian, kita gunakan cerita durian ni, kita nak masukkan nombor ni. Macam mana cara dia? Cikgu bagi contoh satu. Ada 416 biji durian. Ni kita masukkan nombor ni. Masuk nombor pertama kita dah masukkan. Kemudian 123, nombor yang kedua kita masukkan biji durian telah dijual kepada, nak jual kat siapa, Karin? Jual ke orang. Oh, memang orang. Kamu nak nama siapa? Tak Abang. ada. Abang. Apa nama abang? Sari Aklan. Siapa? Sari Aklan. Aklan. Kalau kita jual durian kita makin banyak ke makin sikit? Makin sikit. Sebab apa? Kita dah bagi kat orang durian kita. Itu maksud dia cerita tolak. Kena faham konsep tolak. Kemudian bagi durian yang
tinggal sebanyak 293 biji. Ini kita nak masukkan nombor ni supaya menjadi satu cerita yang menepati konsep tolak. Sebab apa tolak? Tolak maknanya bila kita buat tolak, jawapan dia akan jadi makin kurang. Okey, boleh faham cerita ni? Boleh. Okey. Tapi tak apalah, cikgu faham memang agak mengambil masa kamu nak bina cerita. Tak apa, cikgu akan tolong sikit demi sikit. Okey, seterusnya kita masuk soalan B pula. Kita tengok soalan B pula. 104 tambah 120 tambah 135 sama dengan 359. Soalan B. Okey. Kita nak bina cerita juga. Sekarang ni dia tak ada cerita. Dia bagi nombor saja. Kita kena buat cerita. Okey, nak gunakan apa? Nak gunakan perkataan apa dalam ni? Ayam. Ayam. Udah. Okey, kita guna ayam. Lagi? Lagi soto. Soto. Sotong. Suka makan sotong Udang. Okey. Kita nak gunakan 3 perkataan ni nak bina cerita. Dan juga jangan lupa kita masukkan nombor-nombor ni. Panjang cerita dia sebab banyak nombor kan. Okey. Apa cerita kita nak buat, Kairin? Katakanlah kita buat cerita ada 104 ekor ayam. 10 ekor ayam. Tadi ayam dah sebut. Nombor ni pun dah ada. Apa lagi tadi? Udang Sotong. Ekor sotong. Kini pun dah masuk. Dan 135 ekor udang. Yang Kairin beli. Dia dah buat kenduri ni. Beli banyak-banyak. Betul. Kemudian kita nak nombor ini dah masuk, nombor ini dah masuk, nombor ini dah masuk. Nombor akhir sekali kita belum masuk lagi. Jumlah semua belian adalah berapa jumlah semua sekali tadi? 359. Kita dah masukkan setiap nombor ni. 104 kita dah masuk, 120 dah masuk, 135 dah masuk, 359 pun dah masuk. Semua nombor dah masuk dan kita juga gunakan cerita yang Kairin bagi tadi. Okey. Boleh nampak ke apa yang cikgu tulis ni? Boleh nampak? Boleh. Bermakna cikgu dah mengajar bagaimana nak membina cerita berdasarkan ayat matematik yang cikgu beri tadi. Okey. So, setakat sampai sini Kairin boleh faham? Boleh. Boleh. So, sekarang ni bila kita dah belajar, sekarang ni nanti ada buku ni. Buku aktiviti ni ada tak? Buku aktiviti ada. Okey, nanti lepas ni Kairin buat kerja muka surat 52. Yang soalan ni. Nanti cuba buat masuk soalan muka surat 52 ni, masukkan nombor dalam cerita. Muka surat sebelah tolong bina cerita berdasarkan ayat matematik yang diberi. So, nanti buat lepas ni boleh? Boleh. Okey, so setakat ni ada tak apa Kairin nak tanya? Buku apa? Ada tak nak tanya apa-apa? Buku. Kau dah gitu. Lepas ni buat. Lepas cikgu tamatkan sesi ni, kamu buat kerja tu Boleh? Setakat ni ada tak apa pun nak tanya tentang
apa yang cikgu ajar? Ada apa-apa nak tanya? Ada nak tanya tak? Tak ada. Semua boleh faham. Yang sebelum ni boleh buat. Latihan-latihan sebelum ni boleh buat. Boleh. Okey, bagus. Dan cikgu harapkan apa yang cikgu sampaikan Khairi boleh faham dan juga cikgu dah rekod supaya kawan-kawan boleh tengok. So, kalau kita akan berjumpa lagi pada kali yang lain. So, cikgu tamatkan sesi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nanti dulu cikgu ambil gambar, boleh? Okey. So, nanti kita akan jumpa kalau ada kesempatan lain cikgu akan buat lagi Google Meet ni, tapi mungkin cikgu akan buat waktu petang ke, sebab tengok pagi ni tak ramai yang boleh masuk. Mungkin lain kali cikgu akan buat waktu petang atau tengah hari lah, ataupun waktu cuti. Sebab hari ni kali pertama cikgu buat, cikgu nak tengok kat respon. So kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh tamatkan sesi Google Meet kita. Jumpa lagi dan tolong buat kerja. Boleh tak? Boleh. Okey, bye. Terima kasih. Okay.